Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini cikgu nak ajar kamu tentang bab 3 matematik penggunaan insurans berkaitan dengan insurans. Okay, so apakah yang anda akan pelajari? Okay, pertama anda akan belajar tentang risiko dan perlindungan insurans. Okay, so jadi pengetahuan tentang risiko dan insurans sebagai perlindungan kewangan adalah sangat penting bagi setiap individu. Okay, sebagai persediaan pada masa depan. Okay, pengetahuan ini juga penting dalam pengurusan kewangan peribadi kerana kita mungkin akan menggunakan sebahagian penerimaan kita untuk insurans. Okay. So maksudnya kamu kena tahu lebih awal lah apa itu insurans. Biasa kamu dengar insurans kan. So jadi insurans untuk apa? Okey. Insurans ni adalah untuk melindungi kewangan kita. Okey. Contohnya kalau misal kata kita ada sakit apa-apa lah kan. Okey. So duit simpanan kamu tu, kalau kamu tak ada insurans, kamu akan gunakan sepenuhnya duit simpanan kamu tu untuk membayari kos rawatan kamu tu. Atau mungkin terpaksa habiskan semua, atau tak, itu pun tak cukup lagi untuk bayar insurans di kos di hospital. So jadi salah satu cara dia adalah kita dengan ada perlindungan insurans. Okey. So kita tengok seterusnya. Okey, so jadi acap kali kita mendengar dan melihat dalam berita dan akhbar tentang musibah yang menimpa sebuah keluarga seperti banjir, kebakaran, kecurian, kemenangan dan sebagainya. Okay, pernahkah anda terfikir bahawa anda dan keluarga anda mungkin menghadapi musibah sedemikian pada masa akan datang? Jika ya, sudahkah keluarga anda bersedia menghadapinya? Sekiranya musibah berlaku pada diri kita, pastinya kita akan menanggung sejumlah kerugian wang ringgit. Okay, ini yang cikgu cakap tadi. Oleh itu adalah sangat penting untuk anda memahami tujuan insurans, kerana insurans membantu menangani ketidakpastian dan kerugian yang mungkin akan kita hadapi. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada risiko dan perlindungan insurans. Okey, apakah maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans? Kita tahukah anda kisah risiko? Tahukah anda bahawa setiap daripada kita adalah terdedah kepada bahaya yang mungkin menimpa diri, keluarga atau harta benda? Okey. Okey, kemalangan jalan raya yang mencederakan pemandu dan penumpang kenderaan yang terlibat, kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran, bil perubatan yang tinggi akibat penyakit kritikal dan sebagainya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Ini macam yang cikgu explain tadi lah. Sudah semestinya kejadian seperti ini menyebabkan kita menanggung kerugian. Hakikat bahawa diri kita terdedah kepada kerugian sedemikian dan ketidakpastian sama ada perkara tersebut akan berlaku pada diri kita atau tidak menyebabkan wujudnya risiko dalam kehidupan kita. Oleh itu, risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Okey. Setiap hari kita menghadapi risiko ya. Dalam kita bangun tidur, so jadi kita akan menghadapi setiap hari mengalami risiko. Okey, kehidupan sebagai murid tidak terlepas daripada kebarangan berdepan dengan risiko. Risiko yang mungkin anda hadapi adalah seperti mengalami kemalangan ketika dalam perjalanan pergi ke sekolah, mengalami kecederaan semasa perlawanan bola sepak, atau terjatuh di tangga semasa perjalanan ke perpustakaan sekolah. Walaupun anda mungkin menjadi kehidupan dengan berhati-hati dan mengamalkan cara hidup sehat, risiko anda berdepan dengan perkara yang tidak ingin masih ada. Oleh itu, dengan wujudnya insurans kepada semua lapisan umur, anda akan diberi satu perlindungan kewangan jika kejadian yang tidak ingin berlaku kepada anda. Okey, so jadi insurans ni dia melindungi lebih kepada melindungi kewangan lah. Okey, dia bukanlah melindungi nyawa kita lah. Nyawa memang tak akan ada perlindungan lah. Okey, so maksudnya dia akan bagi dalam bentuk kewangan. Okey, seterusnya kita masuk kepada insurans. Okey, apa itu insurans? Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Okey, kontrak insurans dimeterai antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Dalam kontrak ini, syarikat insurans dikehendaki membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang dilindungi seperti yang dinyatakan dalam polisi sebagai balasan kepada bayaran premium yang dibuat oleh pemegang polisi. Okey, so jadi katakan kamu masuk dalam sebuah syarikat insurans, tapi kamu nak insurans, tapi kamu kena bayar sikit kat premium, bergantung kepada berapa jumlah yang kamu bayar. Lagi banyak kamu sumbang untuk syarikat insurans, lagi besar insurans yang kamu akan dapat. Tapi berdasarkan pada polisi-polisi lah. Okey, dia bukan semua kamu dia dapat cover. Lagi banyak kamu, lagi banyak benda yang kena cover, lagi banyak bayaran yang kena. Okey. Jadi bila berlaku apa-apa, kamu akan lakukan memegang polisi.
Okey, kemudian kita pergi kepada Apa kata pun jumlah pembayaran ganti rugi akan dibayar kepada pemegang polisi adalah hanya setakat jumlah kerugian yang dialami. Hal ini demikian kerana prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian, yang juga dikenali sebagai prinsip indemnity. Oleh itu, prinsip insurans ini tidak akan membenarkan pemegang polisi memperoleh keuntungan dari insurans yang dibeli. Okey, insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku, tetapi insurans berkepentingan untuk mengurangkan beban kewangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemenangan. Hal ini demikian kerana pembelian amalan insurans yang mencukupi akan menghapuskan ketidakpastian terhadap kerugian kewangan jika berlakunya kerugian yang diinsuraskan itu. Okey, so apa maksud prinsip indemnity? Okey, ini yang tadi kan. Okey, prinsip indemnity ialah syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsuraskan kepada amal yang tidak melebihi kerugian yang dialami. Okey, tidak melebihi tertakluk kepada jumlah insurans yang diinsuraskan. Kenapa kata polisi? Okey, kemudian kita pergi kepada Apa polisi? apakah insurans hayat dan insurans am. Okey, insurans terbahagi kepada dua jenis insurans utama, iaitu insurans hayat dan insurans am. Kedua-dua insurans ini melindungi pelbagai risiko yang berbeza. Okey. Okey, so kita tengok apa itu insurans hayat. Okey, insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsuraskan oleh keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, kematian, penyakit kritikal dan juga kehilangan upaya. Okey. Tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung kepada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Namun sekiranya pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal, pemegang polisi boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh dalam polisi insurans hayatnya. Okey, kemudian kita pergi kepada insurans am. Okey, insurans am memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung. Selain risiko yang dilindungi dalam insurans hayat, terdapat banyak jenis insurans am yang memiliki pelbagai risiko. Okey, so ini adalah jenis-jenis insurans am lah. Okey, yang pertama, insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan juga insurans perjalanan. Okey, so jadi kita tengok ni insurans motor. Okey, insurans motor memberi perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan enjin. Jadual di bawah menunjukkan 4 jenis polisi insurans motor yang dilindungi kenderaan anda. Okey, so ni perlindungan di polisi. Okey, so jadi contohnya ni liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. So jadi kalau kamu ambil third party, okey, dia cover untuk dia cover lah. Okey, ini pun dia cover. Kalau kamu ambil komprehensi pun dia cover juga. Jadi kalau kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga, yang ni cover, yang ni pun ya dan ya. Okay, kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran tidak disengajakan oleh kecurian. Okay, tapi kalau kita ambil third party saja, kenderaan sendiri tak cover lah. Okay, atau yang tidak sengaja. Tapi kalau untuk pihak ketiga, dia cover. Pihak ketiga ni adalah maksudnya orang yang kita lah, contoh kalau accident kita langgar orang tu, tu pihak ketiga. Itu maksudnya orang pihak ketiga. Okey, kalau komprehensif semua. Okey, so jadi yang terbaik adalah ambil komprehensif lah. Okey, yang ini. Kalau third party, dua ni je dia cover. Okey, tapi yang ini untuk diri sendiri ni tak dapat. Maksudnya kalau accident ke apa ke, insurans untuk diri sendiri tak dapat. Tapi untuk orang kita langgar tu dia dapat. Cuma pihak ketiga ni bayarannya murah sikit lah. Yang ni komprehensif ni bayarannya mahal sikit. Okey, sebab bila kalau kamu nak insurans, orang akan tanya kamu nak
Nak komprehensif ke nak pihak third party saja. So jadi kalau third party cover untuk orang yang kita berlanggar itu je. Kalau untuk diri sendiri dia tak ada cover. Okey. Kemudian polisi konvensi memberikan perlindungan yang menyeluruh berbanding dengan 3 polisi di atas. Persamaan bagi polisi ini ialah perlindungan tidak melangkaui tuntutan pemandu dan penumpang kenderaan seperti kecederaan dan kematian. Okey, contoh ya. Persamaan bagi polisi ini ialah perlindungan tidak melangkaui tuntutan dan penumpang kenderaan seperti kecederaan dan kematian. Okey, sebagai contoh, Agus memandu kereta miliknya dengan membawa seorang penumpang iaitu kawannya Faizal. Dalam perjalanan itu, kereta Agus telah hilang kawalan lalu melanggar sebuah kereta lain yang dipandu oleh Devi. Agus dan Faizal dan Devi telah mengalami kecederaan, manakala kereta Agus dan Devi mengalami kerosakan. Okey, so jadi jika Agus menginsurankan keretanya bawah polisi komprehensif, polisi ini akan melindungi tuntutan kerugian kecederaan dan kerosakan kereta pihak ketiga iaitu Devi dan kerugian kereta kos Agus. Walau bagaimanapun kos perubatan kecederaan yang diambil oleh Agus dan Faizal tidak akan dilindungi. Okey. So jadi dia hanya cover untuk kereta Agus dengan kereta Devi. Okey. So kamu polisi ni akan melindungi tuntutan kerugian kecederaan dan kerosakan pihak ketiga. So maksudnya Devi ni kalau kita macam Agus ni dia langgar Devi kan. So jadi kerugian dari si kecederaan dia insurans tu cover dan kereta tu pun dia cover. Tapi untuk Agus dia tak cover. Tapi sebaiknya Agus ni kena ambil lah insurans hayat. So jadi insurans hayat tu akan cover untuk Agus. Okey. Ini kalau dia ambil polisi komprehensif. Okey, walau bagaimanapun kos perubatan Agus dan Faizal tidak akan dilindungi. Okey, so Faizal ni penumpang kan. Dia tak insurans tak cover, tapi dia kerosakan Agus, kereta Agus dia cover. Okey, kemudian kita pergi kepada insurans kebakaran. Okey. Ni yang tadi ambil insurans perubatan. So Agus patutnya kena ambil insurans perubatan dan kesihatan. Okey, kereta pun dia ambil, insurans perubatan pun dia ambil. Okey, insurans kebakaran memberi perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Pampasan akan dibayar oleh syarikat insurans untuk memulihkan kerugian kewangan pembangunan polisi tertaluk kepada jumlah yang diinsurans. Bagi mendapat perlindungan selain daripada kebakaran, kilat dan letupan, pemegang polisi boleh memasukkan perlindungan tambahan seperti taufan, banjir dan rusuhan dan sebagainya dalam polisi kebakaran yang sedia ada dalam tambahan premium. Okey. So jadi kalau kita tengok kadang-kadang ini untuk bangunan lah, biasanya kedai lah orang buat untuk ni. Okey. Rumah ni jarang, bukan tak ada, jarang orang buat. Biasanya orang buat insurans motor dan insurans perubatan. Okey, so kemudian kita pergi kepada insurans perubatan dan kesihatan. Okey, risiko kematian anda juga boleh memberi kematian kepada risiko kemerosakan kesihatan yang mungkin dihadapi. Hal ini kemudian kerana anda mungkin terpaksa menanggung perbelanjaan perubatan seperti kos masukan ke hospital dan pembedahan. Antara polisi yang terdapat dalam insurans ini ialah insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya, insurans pendapatan hospital. Okey. Kemudian kita pergi pada insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri memberi perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia berbeza secara langsung daripada kemalangan. Insurans ini adalah berbeza daripada insurans hayat dan insurans perubatan kesihatan. Kemudian insurans perjalanan. Contoh kalau kita nak jalan-jalan kan, pun kena ada insurans perjalanan. Insurans perjalanan melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dan perjalanan sama ada melalui darat, udara atau laut seperti kematian dan kesihatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja perubatan dan lain-lain. Kemudian tempoh tempoh bagi kebanyakan polisi insurans ialah 1 tahun atau kurang daripada tempoh 1 tahun. Premium yang dibayar pula adalah pada satu masa apabila anda memerlukan perlindungan tersebut. Sekarang kita pergi pada insurans kelompok. Okey, insurans berkelompok secara asasnya memberi perlindungan kepada sekumpulan individu
biasanya pekerja syarikat atau murid sekolah dan pelajar institut pendidikan. Insurans kelompok kepada organisasi. Perlindungan kewangan disediakan kepada pekerja sebuah organisasi seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Dengan adanya insurans ini, pekerja-pekerja syarikat tersebut akan menikmati perlindungan sewajar daripada syarikat majikan mereka. Insurans berkelompok kepada murid. Perlindungan kewangan disediakan kepada murid seperti kematian, lumpuh, kecacatan dan elan kerusi roda dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bawah skim takaful pelajar sekolah Malaysia. So jadi kalau macam kamu pun ada insurans jugalah, tapi tak adalah cover dia, tak adalah besar sangat. Ada tapi tapi tak besar. Secara umumnya tujuan anda mendapatkan insurans adalah seperti berikut. Sebagai bantuan kewangan kepada keluarga sekiranya anda hilang upaya, menghadapi penyakit kritikal atau meninggal dunia, mengurus perbelanjaan hidup, hutang dan komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja, bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Sekarang kita pergi kepada latihan. Yang pertama, berdasarkan situasi di bawah, jawab soalan berikut. Encik Daud membeli satu polisi insurans untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan daripada syarikat insurans bersatu berjumlah RM300,000 dengan bayaran bulanan RM100. Siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? Syarikat insurans, ini syarikat insurans. Ini adalah syarikat insurans. Pemegang polisi adalah Encik Daud. Kemudian berapakah had perlindungan? Had perlindungan dia adalah ini, sebanyak RM300,000. Berapakah nilai premium bulanan? Premium dia ni RM100. Dia bayar bulan-bulan RM100. Nyatakan risiko yang diinsurankan. Jadi insurans yang dilakukan adalah kemalangan. Kemalangan. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 2. Pada satu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan didapati bersalah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerusakan teruk dan kereta yang dilanggar. Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan tersebut. Berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurans jika dia menginsurkan kereta di bawah pihak ketiga. So jadi dia boleh claim untuk orang yang ketiga saja, untuk diri sendiri tak dapat. So jadi dia ada dua. Ini kereta Melissa, ini kereta Melissa. Dan lagi satu ni kereta CA lah, CA. So jadi kerosakan yang dialami adalah kecederaan. Dalam melanggar kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan. So jadi kereta dia pun rosak. Ini yang dialami oleh Melissa. Melissa mengalami kecederaan kaki. Melissa mengalami bagi kedua buah kereta tersebut. So jadi kereta yang A ni rosak juga. Rosak. Kecederaan ada begitu tak? Pemandu. So jadi ini pihak ketiga lah. Ini pihak ketiga. Pihak ketiga. So jadi Melissa mengalami cederaan dan rosak. Dan pihak ketiga mengalami kerosakan saja. Kecederaan dia tak beritahu kat sini. So jadi dia ambil polisi dia ambil polisi pihak ketiga. Untuk pihak ketiga dia hanya cover untuk pihak ketiga saja. Dia cover yang ini saja. Cover yang ini. Tapi untuk Melissa, ni dia tak dapat. Kecederaan dia bukan dia tanggung sendiri, kerosakan kereta dia pun dia kena tanggung sendiri. Ini tanggung sendiri. Sebab apa? Walaupun dia dah ambil insurans,
Sebab dia ambil terpati. Sepatutnya dia kena ambil komprehensif. Komprehensif tu yang macam cikgu tengok tadi, yang jadual tadi. Dia cover kereta sendiri pun kena. Tapi untuk kos kejeraan dia tak cover. Yang tu kita kena ambil insurans lain lah. Kena ambil insurans kemalangan atau insurans hayat. Itu kita perubatan. So jadi itu boleh cover tu. So jadi itu saja untuk hari ni. Nanti kalau dah siap boleh hantar dekat cikgu. Okey, sekian, terima kasih.